نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Terima kasih tuan pengurusi majlis yang dirahmati pengurusi tertinggi, datuk-datuk, profesor-profesor, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya. Kita masih lagi diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat hadirkan diri kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung perbahasan berkaitan dengan bab kematian dan juga alam akhirat serta hari kiamat yang dibahaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Dalam bab pembahasan yang seterusnya dia mengatakan bahawa mengingati dan menyediakan diri menghadapi kematian. Jadi Imam Qurtubi rahimahullahu taala menyatakan satu hadis daripada Ibnu Majah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa akthiru dzikra hadibil lazzat yakni al-maut. Nabi SAW mengatakan bahawa perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang dapat merentap kenikmatan dunia, iaitu kematian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan aksiru min dzikri hadimil lazzat. Qulna ya Rasulullah wa ma hadimul lazzat? Qala al-maut. Nabi SAW mengatakan perbanyakkanlah mengingati pemusnah kenikmatan dunia. Kami pun bertanya, apakah pemusnah kenikmatan dunia itu wahai Rasulullah SAW? Lalu baginda menjawab, kematian. Diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang pemuda Ansar memberi salam kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang paling mulia? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mereka yang paling baik akhlaknya. Dia bertanya lagi, orang mukmin yang bagaimana yang paling beruntung? Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih, wal ajizu man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nabi SAW mengatakan, orang yang paling bijak adalah orang yang mempersiapkan dirinya ataupun yang mengawal hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang rugi adalah orang yang sentiasa mengikut hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam perihal ini tuan-tuan, kalau kita lihat di antara fungsi dan sebab Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mengingati kematian, kerana Nabi SAW tahu bahawa manusia ini panjang angan-angan dia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan kepada sahabat Nabi SAW dengan Nabi SAW melukis satu petak. Nabi lukis satu petak, lalu Nabi SAW menolak ataupun membuat garisan daripada permulaan kotak sehingga melebihi daripada garisan petak tersebut. Lalu Nabi SAW mengambil kayu tersebut dan Nabi SAW melintangkan dan membuat satu lukisan ataupun satu lintasan di antara yang lebih daripada kotak tersebut dengan di tengah-tengah, dengan cara Nabi SAW melukis garisan tersebut dengan cara yang keras, sehingga kan para sahabat Nabi mengatakan bahawa sehingga tanah itu terbuka ataupun tanah itu terjungkit. Nabi SAW melukis satu garisan dan Nabi SAW mengatakan bahawa yang aku lukiskan sehingga melintasi garisan tersebut adalah angan-angan manusia, dan yang melintangi daripada garisan tersebut itu adalah mauti, itu adalah maut. Kerana apa tuan-tuan? Kerana manusia ini apabila dia hidup, dia akan sentiasa berangan-angan terhadap perbuatan yang mungkin 10 tahun akan datang, mungkin 20 tahun akan datang, sedangkan dia tidak tahu bilakah tarikh dia akan mati.
Sedangkan ketika mana dia sedang berangan-angan pada 20 tahun akan datang, pada 40 tahun akan datang, sedangkan mati itu ataupun maut itu datang dalam tempoh 5 ataupun bawah daripada 10 tahun setelah mana dia berangan-angan. Satu kisah tuan-tuan yang dinakalkan oleh guru kami, Dr. Khalid Basalamah. Dia mengatakan bahawa satu peristiwa berlaku di Jakarta. Ketika itu dia melihat ada seorang pemuda yang dalam keadaan dia baru keluar daripada shopping mall. Yang keluar daripada shopping mall dengan menjanjing barang-barang keperluan makanan dan juga kehidupan harian dia ataupun rumah dia ni tuan-tuan, dalam keadaan yang banyak dia janjing. Lalu dia janjing ni tuan-tuan pergi ke kereta dia, yang dikatakan bahawa kereta ni di antara orang yang hebat, orang yang bekerja besar, bawa kepada kereta dia dan sebagainya. Lalu dimasukkan barang-barang keperluan itu yang dibeli tadi masuk ke dalam kereta. Ketika mana dimasuk dalam kereta tuan-tuan, tiba-tiba kereta itu di sisi dia ada kereta yang lain, di sisi ada kereta yang lain, dan belakang ni ada kereta yang sedang parking. Dia masuk dalam kereta dan dia tutup pintu, dia nyalakan ataupun dia start enjin kereta. Tiba-tiba tuan-tuan, dia pergi ataupun dia gustan kereta tu dalam keadaan yang ditekan minyak dan terkena pada kereta di belakang. Dan ketika itu tuan-tuan, security ataupun pengawal yang nampak keadaan tersebut berlaku, dia pergi marahkan orang tadi, kenapa kau buat macam ni, kenapa kau gustan kereta sehingga menyebabkan kereta belakang langgar, kau langgar kereta belakang dan sebagainya. Bila dia buka pintu tuan-tuan, rupa-rupa tadi orang tadi dah meninggal. Kita tak tahu tuan-tuan, kita beli barang banyak-banyak kat rumah, sedangkan kita tak tahu bilakah ajal kita datang. Dan orang tadi tuan-tuan, dia tak tahu, dia balik daripada shopping mall, masuk dalam kereta, start enjin kereta, rupa-rupa itu adalah saat kematian dia. Kalau orang lah tuan-tuan tahu bila saat kematian dia tuan-tuan, dia takkan duduk dekat shopping mall, dia takkan pergi beli barang, dia akan duduk di masjid, dia akan duduk beribadah, dia akan solat sepanjang masa. Orang yang dalam keadaan ketika itu dia tahu, contoh dia pergi ke hospital, yang mana kematian ini bayangkan tuan-tuan boleh diketahui dengan kaedah pergi cek dekat klinik. Doktor bagi tahu kepada kita, tuan punya usia ni dalam tempoh 2 minggu meninggal insya-Allah. Agak-agak tuan-tuan, kalaulah seorang itu tahu kematian dia dalam tempoh 2 minggu tuan-tuan, orang bagi dia jawatan, nah ambil dia jawatan, nah ambil dia harta. Bercakaplah orang, malam tadi orang bercakap dengan kau ni, cerita tentang keburukan kau dan sebagainya. Agak-agak orang ni dia akan ambil tak tahu tentang hal keduniaan, dia tak akan ambil tahu. Dan bahkan sekiranya ada orang cerita di belakang dia ke, fitnah ke dia dan sebagainya, dia akan endahkan. Sebab apa? Dia tahu bahawa dia masih lagi berbaki 2 minggu untuk menghadapi saat kepada kematian. Sebab itulah Nabi SAW menceritakan hal ini. Nabi buat satu petak dan Nabi menggariskan di hadapan, lalu Nabi potong garisan tersebut di pertengahan. Lalu Nabi mengatakan, garisan yang menghala ke hadapan ini adalah angan-angan kita, adapun garisan yang melintang ini adalah saat kepada kita menghadapi kepada kematian. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat di antara fungsi lagi, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mengingati kematian adalah kerana supaya kita merendahkan diri kita terhadap dunia. Sebab itu Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dimasukkan satu tajuk, dia mengatakan bahawa dengan mengingati kematian, dunia yang ada di hadapan kita akan kelihatan kecil. Kita tuan-tuan, kita pasanglah loket, mungkin ayah-ayah ataupun sang lelaki ni tuan-tuan, dia tak tahu harga. Contoh kita katakan orang rumah kita belilah loket berlian yang besar, dia bola pingpong saja. Kalau berlian tuan-tuan besar bola pingpong agak-agak mahal tuan-tuan, kaya jutawan tuan-tuan. Dan guru kami mengatakan bahawa nak melihat tentang hal keduniaan itu tuan-tuan, bayangkanlah bola pingpong ataupun permata ataupun berlian yang sebesar bola pingpong itu kita campakkan di tengah lautan. Agak-agak kita nampak tak? Kita tak nampak. Begitulah dengan dunia. Dunia apabila berada di hadapan mata kita, kita akan nampak itu besar. Tetapi apabila dunia itu kita campakkan jauh daripada penglihatan kita, kita akan nampak benda itu kecil. Sebab itulah ada seorang tabi'in bernama Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, dia ni sempat belajar dengan Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bahawa tuba liman dzakara sa'atil maut, dia katakan, beruntunglah bagi setiap orang yang sentiasa mengingati tentang kematian dia.
dan dia mengatakan bahawa wa ma akthara 'abdun dzikral mauti illa ru'ya dzalika fi 'amalih, dan tidaklah orang sentiasa mengingati tentang kematian dia melainkan dia akan kelihatan pada amalan-amalan mereka. Orang yang sentiasa mengingati kematian ni tuan-tuan, terzahir pada penglihatan kita. Bagaimana tawaduk dia, bagaimana zuhud dia, bagaimana cara bercakap dia, tidak mencerita hal keburukan orang lain, tidak berbangga diri, tidak menunjukkan segala kemewahan-kemewahan yang dia ada. Kita tahu dia orang yang kaya, kita tahu dia orang yang ternama dan sebagainya, tetapi disebabkan adanya sifat kematian pada diri dia dan dia sentiasa mengingati bahawa dia ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengelakkan diri dia daripada terfitnah dengan hal-hal keduniaan. Dari segi percakapan dia akan bercakap dengan benda-benda yang baik. Sebab itu Nabi mengatakan bahawa man amana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi mengatakan dua benda. Barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari kiamat, falyakul khairan, maka berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tak mampu nak bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik, Nabi katakan awil yasmut, maka berdiam dirilah kamu, maka itu lebih baik. Dalam kita melihat tentang hal-hal keduniaan tuan-tuan, dalam kita mengingati kematian, tujuan dia ialah untuk apa tuan-tuan? Bila kita ingat kematian, kita akan memperbanyakkan ibadah, melipat gandakan amal-amal soleh kita. Dan bukan sekadar melipat gandakan amal soleh kita, tetapi kita akan jadikan ibadah itu adalah kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tanpa kita nak menunjuk kepada orang lain, tanpa kita nak riak, tanpa kita nak bangga dan sebagainya. Kita lihat tuan-tuan, ada seorang lelaki bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu kepada ataupun cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dikenali sebagai Ali Zainal Abidin. Kisah Ali Zainal Abidin ni tuan-tuan, kisah dia sangat menarik. Sehingga kan dia mengatakan bahawa bagaimana Ali Zainal Abidin ataupun Ali bin Husain ini, dia membuat satu sedekah, tetapi selama mana dia hidup itu tuan-tuan, dan selama mana dia melaksanakan sedekah itu, seorang daripada yang disedekahkan tak pernah tahu siapa yang mensedekahkan barang tersebut. Ali bin Husain ni tuan-tuan, kisah dia bagaimana setiap malam ketika mana orang semua telah tidur tuan-tuan, Ali bin Husain ni dia akan memikul barang-barang untuk disedekahkan kepada fakir ataupun kepada fuqara yang berada di sekitar Madinah ketika itu. Lalu Ali bin Husain ni tuan-tuan, pada waktu tengah malam dia akan pergi ke rumah-rumah orang fakir miskin dan dia akan letakkan barang tersebut dan diketuk pintu lalu ditinggalkan. Selama mana dia melaksanakan benda-benda tersebut, amal jariah tersebut, seorang pun tak tahu. Kenapa tuan-tuan? Bila dengar ketukan, orang tadi keluar dari rumah dan dia buka pintu, orang tak ada. Dan orang tertanya-tanya, siapakah yang mensedekahkan barang, siapa yang menginfakkan barang tersebut. Sehinggalah wafatnya Ali bin Husain ini, barulah orang tahu bahawa Ali bin Husain lah yang memberikan sedekah tersebut kepada fakir miskin yang berada di sekitar rumah dia. Kenapa tuan-tuan? Setelah mana wafatnya ataupun setelah mana meninggalnya Ali bin Husain, dah tak ada orang dah yang menginfakkan barang tersebut pada tengah malam. Sampai tahap macam tu. Kalau kita lihat bagaimana kisah seorang lelaki Daud bin Ibnu Al-Hind. Daud bin Ibnu Al-Hind ni tuan-tuan merupakan orang yang hebat, orang yang soleh, yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa Daud ni tuan-tuan, selama 40 tahun dia berpuasa dan ahli keluarga dia tak tahu dia berpuasa. Dia akan keluar daripada rumah ketika mana waktu subuh dan dia akan balik, dan ketika mana dia pergi bekerja tuan-tuan, isteri dia ataupun keluarga dia membekalkan dia makanan pada waktu siang. Lalu apa yang dibuat dengan makanan tersebut, dia sedekahkan kepada fakir miskin. Dan dia bawa makanan tersebut dalam, ataupun dia bawa bekalan tersebut dalam keadaan dah kosong. Maknanya dia sedekahkan kepada fakir miskin. Dan dia balik ke rumah tuan-tuan, dan dia makan malam bersama dengan anak-beranak dia, dengan isteri tuan-tuan. Itulah waktu berbuka dia. Selama 40 tahun isteri dia tak pernah tahu bahawa dia berpuasa pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 123 Hijrah. Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala selama 40 tahun dia beribadah dan berqiyamul lail pada waktu malam tuan-tuan. Isteri dia tak pernah tahu bahawa dia berqiyamul lail
dan dia menangis pada tengah malam kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan baru sehari menangis kita dah heboh satu kampung. Baru sehari puasa sunat tuan-tuan, pergi ke restoran, pergi kedai makan, kawan-kawan ajak makan, tak apa aku berpuasa. Satu kampung tahu kita berpuasa tuan-tuan. Tetapi Daud bin Abi Hindi tuan-tuan 40 tahun tak ada seorang pun tahu dia berpuasa pada siang hari. Itu nak katakan bahawa kerana kita ingatkan kematian, kita jadikan itulah amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menghebahkan amalan tersebut kepada orang lain. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mampu untuk menyembunyikan amalan dia, falyaf'al, maka lakukanlah. Sebab itu tuan-tuan, kerana hubungan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila amalan dilihatkan, bila amalan dipertontonkan kepada orang lain, tidak mustahil akan timbul yang rasa riak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali akan menyebabkan amalan itu terhapus. Begitulah dengan Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, apabila datang orang-orang tuan-tuan melihat kepada hal-hal ibadah Imam Malik, dia mengatakan bahawa sesungguhnya Imam Malik ni bukan orang yang kuat berpuasa. Sesungguhnya Imam Malik rahimahullah ta'ala bukan orang yang kuat untuk bangun malam. Tetapi aku yakin bahawa Imam Malik rahimahullah ta'ala ada satu amalan yang disembunyikan tanpa pengetahuan orang lain. Sebab itulah, kerana itulah Nabi SAW memerintahkan kepada kita memperbanyakkan untuk mengingati kematian. Kerana dengan mengingati kematian ini tuan-tuan, dia akan menyebabkan kita akan memandang rendah terhadap keduniaan, dan kita tidak akan melakukan sesuatu ibadah untuk tujuan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan nama daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam sebuah riwayat yang lain mengatakan bahawa ketika mana Ali radhiyallahu anhu datang di sebuah perkuburan, ya, ketika mana Ali radhiyallahu anhu datang ke sebuah perkuburan, lalu dia bercakap dengan orang yang berada dalam kubur. Maksud bercakap ni tuan-tuan, dia berdialog lah, bukan berdialog orang kubur tu bercakap, tak. Tetapi Ali radhiyallahu anhu berkata kepada orang yang berada dalam kubur, dia kata, wahai orang-orang yang berada dalam kubur, khabarkan berita kepada aku apa berita yang ada di bawah sana. Maknanya, apa yang engkau sedang hadapi dalam kubur, ceritakan kepada aku. Ataupun engkau nak mendengar berita-berita daripada dunia untuk kau. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu beri dua kata. Yang pertama, sama ada engkau nak balas balik, engkau nak cakap apa peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam kubur, ataupun aku sendiri akan menyampaikan kepada engkau tentang apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku setelah mana peninggalan engkau di dunia ini. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahawa, demi Allah, dia kata, berita daripada kami adalah hartamu yang kamu kumpulkan telah dibahagi-bahagikan sesama ahli keluarga kau. Kita tuan-tuan hidup di dunia ni tuan-tuan, kita kumpul harta kita, kita kumpul rumah kita kumpul segala perkara-perkara kemewahan, kita kumpul. Tetapi setelah mana kita meninggal tuan-tuan, harta tu kita tak bawa. Harta tersebut akan difaraidkan, akan dihibahkan, akan diberikan kepada ahli keluarga kita, kepada isteri kita, kepada anak kita, kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Dan dia mengatakan bahawa anak-anak perempuan kamu telah dikahwinkan, dikatakan, oleh isteri kamu. Anak-anak perempuan yang kamu tinggalkan telah dikahwini oleh orang-orang lelaki. Yang dahulunya kamu sayang sangat-sangat terhadap anak-anak perempuan kamu, yang dahulunya anak-anak kamu ini kamu bangga-banggakan tentang kejayaan dia, tentang kemewahan dia, tentang kesolehan dia dan sebagainya, tetapi kini telah dikahwini oleh orang-orang lain dan telah keluar daripada rumah-rumah yang kamu tinggalkan. Dan dia mengatakan bahawa rumahmu telah dihuni oleh kaum yang bukan daripada keturunan kamu ataupun bukan daripada golongan kamu. Maknanya tuan-tuan, kalau seorang isteri ditinggalkan oleh seorang suami, mana suami dia meninggal, isterinya akan dikahwinkan dengan orang lain ataupun akan berkahwin dengan orang lain, maka suami yang baru itu akan duduk bersama-sama dengan isterinya di dalam rumah yang dibelinya. Begitu juga dengan suami, apabila isterinya telah meninggal, maka si suami ini akan berkahwin dengan isteri yang lain dan akan duduk bersama-sama di dalam rumah tersebut. Maka itu adalah khabar yang aku akan sampaikan
kepada kamu. Maka dikatakan, demi Allah, seandainya mereka telah ingat kepada kematian, maka mereka akan berkatakan, kami tidak pernah melihat berkeadaan yang lebih baik melainkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan nak katakan bahawa segala benda yang kita kumpulkan takkan memberi manfaat, tetapi takwa pada Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang akan memberi manfaat ketika mana kita di kubur. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi